Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nashrik Nuaim bin Muhammad Hanif dan saya daripada kumpulan 3 yang akan membentangkan tentang topik Indeks Perpaduan Nasional. Saya akan menerangkan tentang pengenalan berkaitan Indeks Perpaduan Nasional. Pertama sekali, apa itu Indeks Perpaduan Nasional? Indeks Perpaduan Nasional merupakan satu model komprehensif untuk mengukur tahap perpaduan dan keamanan di Malaysia. Apabila para pemimpin negara ini menyedar bahawa betapa pentingnya isu perpaduan di Malaysia ini, Kementerian Perpaduan Negara KPN telah membangunkan satu indeks perpaduan nasional menerusi kajian pembangunan Indeks Perpaduan Nasional pada tahun 2018 yang dibuat melalui gabungan Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional yang kini dikenali sebagai Kementerian Perpaduan Negara Malaysia. Indeks Perpaduan Nasional ini juga diperkenalkan setelah hampir 50 tahun kejadian 13 Mei 1969 menimpa negara Malaysia, yang di mana kita tahu kejadian 13 Mei 1969 ini merupakan salah satu peristiwa yang gelap dan peristiwa ini juga telah menyebabkan ekonomi negara kita jatuh pada ketika itu. Peristiwa ini berlaku di antara dua kaum, iaitu kaum Melayu dan kaum Cina, di mana rusuhan itu berlaku di ibu kota Kuala Lumpur pada ketika itu. Rusuhan ini juga telah menyebabkan sejumlah banyak nyawa yang telah dikorbankan pada ketika itu. Jadi untuk mengelakkan peristiwa seperti ini berlaku lagi di negara Malaysia, kerajaan telah mengambil langkah dengan mewujudkan satu instrumen Indeks Perpaduan Nasional yang berfungsi untuk mengukur tahap perpaduan negara yang telah dibangkitkan buat pertama kalinya di dalam sidang Dewan Rakyat pada bulan Mei 2015. Usaha ini adalah selari dengan aspirasi untuk membangunkan masyarakat Malaysia yang harmoni, aman damai, bersatu padu melalui rancangan Malaysia ke-11, iaitu daripada tahun 2016 sehinggalah tahun 2020. Dengan langkah ini, indeks ini dapat membolehkan Malaysia mempunyai satu kaedah pengukuran saintifik dan bersistematik untuk menilai satu tahap perpaduan nasional dari masa ke masa agar kekal stabil dan harmoni. Indeks Perpaduan Nasional IPNAS ini juga dibangunkan untuk mengukur tahap perpaduan dan keharmonian negara yang akan menggambarkan keadaan dan hubungan di antara rakyat Malaysia yang mempunyai pelbagai agama, bangsa dan kaum. Jadi di dalam indeks ini mempunyai 7 konstruk dan 34 komponen ataupun dimensi yang lengkap, di mana 7 konstruk dan 34 komponen ini nanti akan dibentangkan oleh rakan saya sebentar lagi. Setakat ini sahaja untuk pengenalan Indeks Perpaduan Nasional. Sekian, terima kasih.
Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Ustazah saya, Ustazah Anis Hamizah binti Hamid, dan saudara-saudari Islam saya sekalian yang menonton video ini. Hari ini saya akan bercerita ataupun memberi gambaran yang lebih luas tentang tajuk grup saya, iaitu pelaksanaan Indeks Perpaduan Nasional, di mana saya akan lebih mendalami dalam konsep pelaksanaan Indeks Perpaduan Nasional. So, konsep ini dibangunkan oleh 3 kerjasama antara, yang pertama ialah Kementerian Perpaduan Negara, iaitu di bawah Kementerian Kerajaan kita, iaitu KPN. Kementerian ini berfungsi dalam menggubal dasar perpaduan dalam negara kita dan bertanggungjawab memastikan perpaduan kita dalam keadaan baik. Dan keduanya ialah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, JPNIN. Tujuan jabatan ini ialah meningkatkan usaha perpaduan negara dan integrasi nasional dan juga memperkasakan hal ehwal perhubungan dan pembangunan komuniti. Yang ketiga ialah Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional, IKLIN, di mana institut ini memberi aktiviti ataupun memberi latihan kepada pegawai-pegawai ataupun sukarela dalam jabatan ini untuk memastikan perpaduan dalam keadaan negara kita dalam keadaan baik. Dan juga institut ini membuat kajian tentang defisit sosial, penyelidikan sosial, dan institut ini juga merupakan tunjang utama dalam Indeks Perpaduan Negara yang dilakukan oleh negara. So, kita teruskan dengan 3 konsep untuk membuat Indeks Perpaduan Negara ini, iaitu yang pertama ialah struktur, sejarah dan biografi. Yang pertama ialah struktur, sejarah dan biografi. Sangat penting kerana kita perlu mengetahui jalinan struktur dan sejarah setiap etnik tersebut, dan baru kita boleh tahu biografi setiap etnik tersebut. Dan daripada setiap biografi yang kita temui, baru kita boleh tahu yang struktur sosial dalam setiap masyarakat dan negara, dan mengetahui secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua ialah konsep yang kedua ialah penyatu paduan, kesepaduan dan perpaduan, di mana maksud penyatu paduan tu ialah usaha yang berterusan untuk mendapatkan matlamat akhir, iaitu matlamat akhir kita ialah perpaduan. Yang kedua ialah kesepaduan, di mana kesepaduan ini bermaksud negara kita dalam keadaan yang makmur, aman, di mana semua etnik bersepadu dalam menjalinkan hubungan di antara hubungan silaturahim antara setiap etnik dalam keadaan baik, dan negara kita dalam keadaan aman. Yang ketiga ialah perpaduan. Perpaduan ialah matlamat akhir kita, di mana setiap masyarakat, kaum dan etnik bersatu, tak kira bangsa dan agama. Konsep terakhir ialah mengenal pasti defisit sosial. Mengenal pasti defisit sosial ini bermaksud ialah usaha berterusan ke semua pihak, kerana dalam menjalankan Indeks Perpaduan ujian ini, ia memerlukan usaha dari setiap pihak untuk mengetahui kita punya perpaduan dalam negara kita. Akhir sekali ialah nilai skor IPN. Menurut IPNS 2018 yang dijalankan oleh Kementerian Perpaduan Negara, dijalankan oleh beberapa sektor swasta dan 2 sektor lain, iaitu negara kita mendapat
0.567, di mana nilai ini agak tinggi dan memberi gambaran bahawa negara kita dalam keadaan aman dan makmur. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atila Hidayah binti Tirmizi dan saya akan bincangkan dengan lebih mendalam berkenaan dengan punca pelaksanaan Indeks Nasional. So, Indeks Nasional telah dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu yang pertama ialah patriotisme dan demokrasi. Yang kedua, identiti nasional. Yang ketiga, ekosistem perpaduan. Ketiga-tiga bahagian ini saling berkait rapat dalam mendapatkan atau dalam membentuk negara yang stabil dan juga sejahtera. Apabila kita berbincang berkenaan perpaduan negara, so tentunya kita tak asing lagi dengan peristiwa hitam yang telah berlaku di negara kita. Tidak lain dan tidak bukan iaitu peristiwa 13 Mei yang telah berlaku pertumpahan darah dan juga kekacauan dalam negara kita iaitu Malaysia. Oleh disebabkan itu, pihak berkuasa telah mengambil inisiatif atau langkah pencegahan dengan mewujudkan pelaksanaan indeks perpaduan negara dalam kalangan masyarakat kita. Patriotisme dan demokrasi secara kasarnya merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan pemahaman terhadap perlembagaan negara dan juga rukun negara yang telah diwatakan dan diperintahkan kepada rakyat Malaysia untuk mentaati kedua-duanya sekali. Seperti mana yang kita sedia tahu, rukun negara terdiri daripada yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, ketiga, keluhuran perlembagaan, yang keempat, kedaulatan undang-undang, yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Secara amnya, rukun negara telah menyatakan apa yang sepatutnya, apa yang perlu ataupun tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia dalam apa yang patut kita lakukan sebagai rakyat Malaysia dalam memastikan kemakmuran serta keharmonian yang berterusan. Penguasaan ilmu pengetahuan dan juga kefahaman terhadap sejarah negara dapat juga membantu dalam membentuk demokrasi yang matang dalam kalangan masyarakat. Sesetengah individu tidak mempunyai pengetahuan dan tidak acuh terhadap sejarah negara sekaligus menjadi punca permasalahan serta perbalahan dalam sistem demokrasi negara Malaysia. Dari sistem pembelajaran pula, rukun negara dan perlembagaan negara dapat diberikan pendidikan awal dari tingkat sekolah lagi. Bukan sekadar pihak sekolah dan institusi pengajian tinggi sahaja bertanggungjawab, malah kesemua pihak sewajarnya berganding bahu dalam menjayakan berkenaan pelaksanaan indeks perpaduan negara ini. Seterusnya, teras yang kedua iaitu identiti nasional. Teras ini berkenaan dengan usaha dalam sesebuah bangsa yang berjaya perlulah seiring dengan usaha memperkukuhkan perpaduan dan kesepaduan sosial dalam pelbagai kaum, agama maupun etnik serta budaya dan adat rasam yang kita miliki. Antara contoh usaha yang telah dilaksanakan iaitu dengan menjadikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaan di negara Malaysia. Bahasa Melayu telah diwajibkan kepada semua rakyat Malaysia untuk menguasainya dan digalakkan dan amat digalakkan untuk bertutur dalam bahasa Melayu tanpa ada perbezaan bangsa maupun kaum. Secara tidak langsung, usaha ini sebenarnya dapat memupuk kesungguhan terutamanya bagi bangsa yang bukan berbangsa Melayu seperti China maupun India dalam memahami bahasa Melayu dan juga penguasaan bahasa Melayu akan memudahkan interaksi antara kaum dan bangsa yang berbeza dan memudahkan lagi semua rakyat Malaysia untuk berkomunikasi. Pada masa yang sama akan meningkatkan lagi persefahaman dalam pertuturan serta meningkatkan lagi rasa keakraban antara satu sama lain. Okey, teras yang ketiga dan merupakan teras yang terakhir iaitu ekosistem perpaduan. Teras ini berkenaan persekitaran dan ruang yang selesa, juga antara faktor yang menggalakkan pembentukan perpaduan yang jitu dalam kalangan masyarakat. Dalam menjayakan teras ini, apabila kita bercakap berkenaan dengan persekitaran, sudah tentu kesemua pihak tanpa mengira peringkat usia sepatutnya memainkan peranan dalam menjayakan dan pada masa yang sama dapat memudahkan lagi proses dalam mencapai perpaduan negara yang mantap dalam kalangan masyarakat, iaitu rakyat Malaysia. So, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Ahmad Faizal dan saya akan menerangkan kepentingan Indeks Perpaduan Nasional. Indeks Perpaduan Nasional terbagi kepada 7 bahagian. Yang pertama ialah tahap keetnikan. Tahap keetnikan dapat diklasifikasikan sebagai kecenderungan kepada identiti dan kumpulan etnik masing-masing. Setiap etnik terdapat tahap sensitivitinya yang tersendiri. Toleransi dan keutamaan antara etnik juga berbeza dari aspek budaya seperti bahasa, agama, dan ikatan kekeluargaan. Sebagai contoh, etnik Melayu dan India lebih sensitif terhadap elemen agama,
manakala etnik Cina lebih sensitif kepada terhadap elemen bahasa. Bumiputera Sabah dan Sarawak pula mereka lebih sensitif terhadap ikatan kekeluargaan. Persoalan-persoalan berikut menjelaskan sensitiviti dan toleransi etnik di Malaysia. Tahap toleransi dan sensitiviti sesuatu etnik itu tidak boleh dijadikan tanda ukur sama ada baik atau buruk ekoran tahap keutamaan dari aspek agama, budaya dan bahasa, kerana setiap etnik ini berpegang kepada teras pembentukan kumpulan yang berbeza. Seterusnya ialah batas etnik. Batas etnik ini terbahagi kepada dua, iaitu batas etnik yang tebal dan juga batas etnik yang nipis. Bagi individu yang mempunyai batas etnik yang nipis atau lebih baik lagi pupus batas etniknya, mereka akan mengutamakan perkiraan yang bersifat bukan etnik sehingga boleh berhubung dengan individu lain antara kaum secara baik. Semakin nipis batas etnik antara individu akan menyebabkan mudahnya terbentuknya interaksi antara masyarakat dan seterusnya meningkatkan kesepaduan sosial antara masyarakat. Yang ketiga ialah hubungan sosial rentas etnik. Hubungan sosial rentas etnik merupakan asas pembinaan negara bangsa Malaysia yang berteraskan integrasi di mana identiti etnik dikekalkan. Namun, ada segelintir orang luar yang berkata bahawa Malaysia belum lagi mencapai tahap perpaduan seperti yang diidamkan. Golongan ini beranggapan bahawa peristiwa 13 Mei mampu berulang lagi di Malaysia satu ketika nanti. Walhal, Institut Kajian Etnik Malaysia telah menjelaskan bahawa Malaysia kini berada dalam era kesepaduan sosial. Kajian hubungan sosial rentas etnik telah dijalankan pada peringkat individu, komuniti dan institusi. Hasil keputusan kajian mendapati bahawa tahap hubungan sosial rentas etnik ketika ini berada pada tahap positif dan signifikan. Beralih kepada kesepaduan sosial. Kesepaduan sosial dapat diklasifikasikan sebagai sesuatu yang bersifat tetap dengan sempadannya yang tidak boleh diubah mengikut peringkat masyarakat dalam kehidupan seharian. Konsep kesepaduan sosial meliputi jalinan kerjasama antara kaum yang berkongsi aktiviti budaya antara etnik dan juga hubungan yang wujud dalam putaran ekonomi dan pasaran yang memerlukan kebergantungan antara satu sama lain. Secara tidak langsung, kesepaduan sosial dapat diwujudkan dan bercambah, terutama sekali jika terdapat usaha yang dapat melengkapkan dan menjamin kelangsungannya serta meningkatkan daya ketahanan dalam sesebuah masyarakat majmuk. Yang kelima ialah etos bangsa. Etos bangsa yang merujuk kepada pembentukan memori dan identiti kolektif yang menjadi acuan kepada pembentukan karakter nasional di kalangan anggota masyarakat. Etos bangsa terdiri daripada 7 komponen, iaitu rasa keterikatan bersama, rasa keterikatan emosi yang dengan negara yang tinggi, inginkan perkongsian masa depan yang baik, perkongsian nilai sepunya, kesetiaan, komitmen dan perkongsian sejarah. Sungguh pun terdapat perbezaan antara etnik, namun perkongsian sejarah, perasaan kekitaan, kesetiaan dan komitmen merupakan petunjuk penting kepada pencapaian nilai etos nasional bangsa Malaysia. Tadbir urus membabitkan tata cara yang merujuk kepada semua peringkat pengurusan kerajaan dalam melakukan tugas dan amanah secara cekap dan efisien. Sesebuah pengurusan ini tidak hanya melibatkan golongan bawahan sahaja, tetapi golongan atasan juga perlulah memberi penerapan yang baik kepada anak buah mereka supaya pentadbiran dan pengurusan sesebuah institusi itu terjaga. Rakyat Malaysia akan hilang kepercayaan terhadap kemampuan negara jika tadbir urus negara tidak berada dalam keadaan yang baik. Dan yang terakhir ialah detik perpaduan.
Detik perpaduan dapat dikaitkan dengan saat yang boleh dilihat berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Sebagai contoh, majlis perkahwinan, aktiviti kemasyarakatan, sambutan perayaan dan sebagainya. Walaupun ia bukan detik yang kekal lama, namun detik itu memberi petunjuk kepada usaha penyatu paduan berterusan amat perlu dipupuk demi mewujudkan persefahaman antara rakyat berbilang etnik di negara ini. Detik perpaduan perlulah dititik beratkan kerana ia adalah suatu langkah untuk membentuk perpaduan dalam masyarakat secara tidak langsung. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putri Nurin dan saya akan menerangkan tentang kebaikan pelaksanaan Indeks Perpaduan Nasional ini. Yang pertama sekali ialah bagi memelihara dan memelihara perjuangan perpaduan. Kajian IPNAS ini adalah bertujuan untuk bertindak sebagai kemudahan yang boleh mengukur tahap perpaduan dan keharmonian negara secara rasmi. Oleh itu, masalah perpaduan dah boleh dikenal pasti dan diambil tindakan untuk solusinya. Selain itu, pelaksanaan Indeks Perpaduan Nasional ini juga adalah bertujuan untuk mengurangkan kemudaratan di masa hadapan. Merujuk kepada perkara yang telah berlaku pada 13 Mei 1969, Indeks Perpaduan Nasional ini juga bertujuan untuk mengelak daripada sejarah tersebut berlaku semula. Oleh itu, ketidaksependapatan antara komuniti dikaji dan penyelesaian dibincangkan bersama untuk mengelak daripada kemudaratan seperti pergaduhan atau perbalahan berlaku. Kewujudan IPNAS juga akan menjadi pengukur terhadap keberkesanan pelaksanaan inisiatif dan program-program yang dilaksanakan dalam negara. Akhir sekali, Indeks Perpaduan Nasional boleh memupuk rakyat untuk menghargai negara yang berbilang kaum dan bangsa ini. Negara tercinta kita merupakan sebuah negara yang unik kerana terdapat berbilangan bangsa yang mempunyai pelbagai adat yang berbeza dan juga agama. Walau bagaimanapun, penyumbangan defisit sosial ini dilihatkan sebagai sesuatu yang negatif, menyebabkan perpecahan antara kaum. Oleh itu, tindakan atas hasil rasmi Indeks Perpaduan Nasional juga adalah bertujuan untuk membuka hati masyarakat bagi menghargai perbezaan antara kaum dan hidup aman damai di negara tercinta kita. Saya juga akan menerangkan tentang tapak integrasi, iaitu sebuah ruang yang mempunyai pelbagai pihak dalam masyarakat yang berbeza etika dan peradaban. Pihak-pihak tersebut bersemuka dan mencari persetujuan bagi mencapai keamanan. Terdapat 3 tahap integrasi iaitu makro which is perlembagaan, meso iaitu badan bukan kerajaan which is NGO dan juga mikro iaitu peranan rakyat. Contoh tahap makro ialah sekolah wawasan iaitu sekolah yang mampu mencetuskan persekitaran yang memberi ruang kepada murid untuk bergaul dengan pelbagai kaum dan berinteraksi dengan bebas. Tahap meso pula adalah peranan NGO yang terlibat dalam memupuk perpaduan kaum seperti My Kasih, Tenaga Nita dan juga Yayasan Sejahtera. Akhir sekali ialah mikro iaitu usaha dari rakyat sendiri seperti mengadakan rumah terbuka dan juga bersemuka dalam rukun tetangga. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. So kita teruskan dengan kesimpulan yang kita dapat daripada yang kami dapat daripada Indeks Perpaduan Nasional ini ialah berdasarkan daripada sejarah negara kita, peristiwa 13 Mei 1969 telah menyebabkan rusuhan kaum yang agak dahsyat dan menyebabkan beberapa kaum majoriti di negara kita bermusuhan dan membuatkan negara kita dalam keadaan terumbang-ambing. Selepas daripada itu, kerajaan mengambil inisiatif untuk mengadakan dan menyediakan tapak integrasi untuk menyepadukan balik kaum-kaum yang berada di Malaysia, terutama di Semenanjung, iaitu yang
Melayu, Cina dan India, dan tidak lupa juga kaum-kaum yang berada di Sabah dan Sarawak seperti Iban, Kadazan Dusun dan lain-lain. Usaha ini telah memberikan melahirkan generasi baharu yang lebih menyepadukan kaum-kaum yang lain dan menjadikan generasi baru ini lebih peka tentang kebaikan dan keburukan jika kita tidak mengamalkan sikap perpaduan di negara kita. Kita harus bersyukur bahawa negara kita mempunyai negara yang amat unik kerana terdapat berbeza bilangan kaum dan banyak bilangan kaum, dan kita harus bersyukur bahawa negara kita dapat bersepadu dalam keadaan yang sangat baik. Dan usaha ini tidak dilakukan dengan sebelah pihak saja, tapi dilakukan dengan beberapa pihak, dan semua orang memainkan peranan yang sangat penting dalam menyelaraskan aktiviti ini, iaitu Indeks Perpaduan Nasional. Dan kita harus bersyukur juga Indeks Perpaduan Nasional di negara kita yang dilancarkan oleh kerajaan sangat tinggi dan untuk dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Dan kami berharap bahawa sebagai rakyat Malaysia semua berharap bahawa perpaduan di negara kita dapat diteruskan supaya negara kita dalam keadaan aman dan stabil. Itu saja daripada grup kami. Terima kasih dan semoga maju jaya semua.